Hello gang, welcome back to another video. So, nama aku Kicok. Seperti biasa, aku akan bawakan korang adventure travel around Asia. Tapi video kali ni agak berbeza daripada video sebelum-sebelum ni, sebab kali ni aku travel bukan lagi dekat Asia tapi dekat South America, iaitu di Argentina untuk mendaki gunung Aconcagua setinggi 6,962 meter. Okey, dalam video sebelum ni aku dah ceritakan semua perjalanan aku daripada Malaysia, kemudian fly to Buenos Aires di Argentina, kemudian fly to Mendoza, and then pergi ke Penitentes, and then start trekking ke Confluencia, and then terus ke Plaza de Mulas, di base camp, and then naik ke Camp 1 and naik ke Camp 2 di Nido de Condores. So sekarang sebenarnya aku nak cerita sikit. Sebelum aku pergi kat Argentina ni untuk decide untuk mendaki Gunung Aconcagua ni, sebenarnya ada banyak perkara yang perlu aku pertimbangkan. Dan sebenarnya kalau korang pun nak naik gunung yang tinggi, yang high altitude macam ni, ada beberapa perkara yang korang perlu pertimbangkan sebelum decide untuk mendaki. So untuk mendaki Gunung Aconcagua ni, aku rasa sebenarnya ada lebih kurang 3 challenge utama ataupun 3 cabaran utama untuk aku atasi untuk berjaya sampai ke Gunung Aconcagua ni. Yang pertama sekali ialah penyakit akut gunung ataupun dikenali sebagai AMS, Altitude Mountain Sickness. Untuk korang yang tak tahu apa itu Altitude Mountain Sickness, ialah sebenarnya apabila kita mendaki gunung ataupun berada di kat mana-mana tempat yang tinggi melebihi 2,500 meter, sebenarnya keadaan di atas gunung ni dah berbeza. Okey, keadaan di atas gunung berbeza dari segi kadar oksigen dan juga pressure. Kemudian badan kita biasanya tak mampu untuk berfungsi dengan baik. Semua organ-organ badan kita tak mampu untuk berfungsi dengan baik di keadaan di high altitude ni, di keadaan tinggi di mana kadar oksigennya rendah dan juga pressure-nya juga rendah. So kita memerlukan beberapa proses yang dinamakan penyesuaian ataupun acclimatization untuk menyesuaikan diri dengan ketinggian untuk mengelakkan terkena penyakit altitude sickness ni ataupun altitude mountain sickness. So korang boleh check dekat video aku sebelum ni apa tu altitude mountain sickness. So itu adalah cabaran pertama yang mesti aku atasi. Cabaran yang kedua ialah cuaca. Memang Gunung Aconcagua ni memang terkenal lah dengan cuaca dia yang memang untuk mendaki gunung tahulah dia keadaan dia. Cuacanya mudah berubah. Kemudian angin dia sangat kuat disebabkan kedudukan geografi mungkin gunung itu, memang anginnya sangat kuat dan cepat berubah. Dalam masa beberapa jam atau beberapa minit, tiba-tiba angin kuat dan ribut datang. Kemudian cabaran yang ketiga ialah fitness. So fitness ni seperti biasa, kalau nak mendaki gunung mesti ada fitness yang terbaik. So sebelum aku pergi, aku dah buat plan macam mana aku nak atasi tiga cabaran ni. So cabaran yang ketiga iaitu fitness. So memang sebelum aku pergi, lebih kurang 6 bulan sebelum aku memulakan expedition ni, aku dah buat intensif training lah. Strength training, kemudian endurance, kemudian aku banyak juga naik gunung-gunung yang lain sebagai gunung training untuk persediaan untuk mendaki Gunung Aconcagua. Mungkin korang boleh check juga aku punya video berkenaan preparation dan juga training untuk mendaki gunung. Kemudian cabaran yang kedua tadi iaitu berkenaan cuaca. So berkenaan cuaca ni, bagaimana aku nak mengurangkan risiko cuaca yang buruk dan mengurangkan cabaran berkenaan cuaca ni, iaitu first kali kita kena pilih season ataupun tempoh pendakian yang terbaik. Okey, setiap gunung mempunyai season climbing yang tertentu lah. Contohnya Gunung Everest, season climbingnya ialah pada bulan 3 hingga bulan 5, iaitu pada musim spring. Kemudian ada gunung lain pada bulan, contohnya gunung-gunung di Eropah, kebanyakannya antara bulan 7 hingga bulan 9 ataupun bulan 10, iaitu pada musim panas. So untuk Gunung Aconcagua ni, disebabkan Gunung Aconcagua berada di Southern Hemisphere,
dan musim panasnya adalah pada hujung tahun. Jadi season yang terbaik untuk mendaki Gunung Aconcagua ialah antara bulan 11 sampai bulan 1, bulan 11, 12 dan 1. So ini adalah season yang terbaik. So untuk mengurangkan risiko cabaran cuaca ni, jadi kita mesti memilih tempoh pendakian yang terbaik, iaitu antara bulan 11, 12 dan 1. Ini adalah season mendaki Gunung Aconcagua. Pun begitu, walaupun dah ada season yang terbaik ni, antara 3 bulan ni, bulan 11, 12 dan 1, bulan 11 ni dikira sebagai awal musim, okey? Dan bulan 1, akhir bulan 1 ataupun awal bulan 2 dikira sebagai akhir musim. Biasanya awal dan akhir musim ni dia masih cuacanya masih belum sangat baiklah. Dan dia ada peak season. Peak season untuk Gunung Aconcagua ialah pada akhir bulan 12 dan juga awal bulan 1. Jadi aku pun decide untuk memilih untuk mendaki pada season yang paling terbaik, iaitu pada akhir bulan 12 sehingga awal bulan 1. Walaupun biasanya pada peak season ni permitnya agak mahal dan juga kos pendakiannya lebih mahal berbanding pada awal season pada bulan 11 tadi ataupun pada akhir bulan 1 dan awal bulan 2. So untuk mengurangkan risiko berkenaan cuaca, so aku pilih tempoh pendakian yang terbaik. So aku insya-Allah aku boleh selesaikan dua masalah ini. Walaupun begitu, ia bukanlah satu jaminan lah cuacanya memang baik lah waktu tu. Memang gunung ni dekat mana-mana pun, walaupun season dia mendaki pada waktu tu, anytime cuacanya memang agak teruk lah. Kemudian cabaran yang paling penting, yang pertama sekali ialah berkenaan mountain sickness ataupun altitude mountain sickness, AMS. So disebabkan aku ni memang ada history kena mountain sickness ni. Masa aku naik gunung Kilimanjaro dekat Afrika, gunung tu setinggi 5,895 meter. So masa tu aku kena AMS yang agak teruk lah sebenarnya. Dan sebenarnya aku rasa sebenarnya bukan lagi AMS, tapi aku dah terkena HACE, High Altitude Cerebral Edema, di mana keadaan AMS tu dah severe, kemudian dia membawa kepada High Altitude Cerebral Edema, iaitu otak kita dah mula membengkak dan berair. Kemudian keadaan aku yang kena HACE tu, aku rasa aku kena HACE, tapi sebenarnya tak adalah mana-mana doktor yang diagnose betul-betul aku kena HACE, tapi daripada simptom-simptom tu aku kena HACE. So bila sampai dekat puncak, aku memang sangat ngantuk dan sangat pening. Kemudian aku tidur yang agak lama, mungkin lebih setengah jam. Bila aku bangun, aku tak boleh balance badan, aku tak boleh berdiri, kaki aku lembik dan aku tak boleh berjalan dengan lurus. Kemudian apabila berjalan dan aku senang jatuh. Kemudian sebenarnya kalaulah tak ada orang selamatkan aku waktu tu, aku rasa memang benda ni memang membahayakan nyawa lah. Aku agak dan sebenarnya HACE ini boleh membawa kepada maut lah. Mungkin lah, kemungkinan nyawa aku pun tak panjang lah. Mungkin kalau di Kilimanjaro tak ada orang yang tolong aku. Waktu tu ada 2 orang guide ataupun porter yang dipanggil daripada base camp untuk naik ke atas untuk bantu aku turun. Dan sebenarnya aku dipapah untuk turun sampai dekat base camp. So keadaannya memang agak teruk lah. So ini menjadikan satu pengejaran untuk aku untuk betul-betul berhati-hati berkenaan risiko AMS ni. So macam mana aku nak mengurangkan risiko AMS waktu aku naik Gunung Aconcagua pula yang dah tingginya hampir 7,000 meter, 6,962 meter. So hampir 7,000 meter. So sudah tentu risikonya lebih tinggi lah untuk aku. So macam mana aku buat? First kali sebelum aku pergi, aku tengok kita punya program. Okay? Kita punya program pendakian. Tengok dia punya elevation setiap hari, kemudian acclimatization program, maksudnya bagaimana program secara gradual kita untuk mendaki gunung itu sehingga kita sampai ke puncak. So aku tengok dia punya program dia okey lah, baiklah. Kita keseluruhan pendakian daripada hari pertama untuk sampai ke puncak dan turun balik ialah lebih kurang 21 hari. Dan termasuk perjalanan semuanya aku ambil masa lebih kurang 27 ataupun 28 hari. So macam mana program yang aku dah fikirkan sesuai, disebabkan
untuk mendaki Gunung Aconcagua ni, aku sebenarnya sign up kepada international group, di mana dia punya program dia dah fix. Kemudian maknanya fix date. Kalau aku buat expedition sendiri ataupun private expedition, aku boleh design sendiri ataupun rancang sendiri kita punya acclimatization program. Kita boleh buat sampai 28 hari, boleh buat 25 hari, suka hati kita. Tapi disebabkan aku dah sign up dengan international group, jadi kita kena follow dia punya fix program, iaitu lebih kurang 20-21 hari punya program. So kita tak ada pilihan, dan sebenarnya untuk sign up international group macam ni lebih murah lah berbanding kita membuat expedition sendiri yang private. Sebenarnya itu pun boleh lebih murah, tapi kita perlukan beberapa orang yang cukup untuk cover kita punya kos pendakian. Disebabkan aku cuma ada 2 orang dari Malaysia, so aku join international program ni tadi. So macam mana program yang aku katakan aku rasa sesuai untuk mengelakkan risiko altitude sickness ni tadi. So dia bermula pada hari yang pertama aku sampai di Bandar Mendoza, iaitu sebenarnya hari keempat aku punya expedition. Hari keempat tu aku dah sampai dekat Bandar Mendoza daripada Malaysia ke Buenos Aires, dan sampai Mendoza itu adalah nearest town ke dekat gunung. So first kali apa yang perlu kita buat ialah berehat. Kita tak boleh terus mendaki. So hari keempat aku sampai di Mendoza, aku berehat. Hari kelima pun aku berehat, walaupun ada sikit aktiviti seperti cek barang, equipment check dan juga buat permit. Kemudian hari ke-6 barulah sebenarnya aku punya expedition bermula. Okey, hari ke-6 itu bermula dengan perjalanan daripada Mendoza ke Penitentes. Okey, di Penitentes setinggi 2,700 meter adalah sangat penting untuk kita berehat satu malam di bawah 3,000 meter sebelum kita memulakan perjalanan. Itu adalah satu poin yang penting untuk mengelakkan risiko altitude sickness. Kemudian hari ke-7 baru kita memulakan trekking. Okey, trekking ke Confluencia setinggi 3,300 meter. Hari ke-8 kita buat first round acclimatization program, iaitu first round bermaksud kita akan naik ke high altitude dan turun balik ke altitude yang lebih rendah untuk bermalam. Nama dia adalah climb high dan sleep low. Itu adalah poin yang kedua penting dalam mengelakkan altitude sickness. So daripada Confluencia setinggi 3,300 meter, aku naik ke 4,000 meter di Plaza Francia. Kemudian turun balik pada hari yang sama ke 3,300 meter balik di Confluencia untuk bermalam. Itu berlaku pada hari ke-8, first round acclimatization program. Kemudian hari ke-9 barulah aku teruskan perjalanan ke base camp. Ke base camp iaitu Plaza di Mulas setinggi 4,370 meter. Kemudian satu lagi poin penting, apabila kita dah trekking 3 ataupun 4 hari ataupun elevation tu lebih kurang 1,000 meter, kita perlu berehat 1 hari. So ini poin ketiga penting untuk mengelakkan altitude sickness. So pada hari ke-10 kita berehat. Okey, dekat Plaza di Mulas 1 hari rehat, tak ada buat apa-apa, memang berehat sepenuhnya. Kemudian hari ke-11 kita memulakan second round acclimatization program, iaitu climb high, sleep low lagi sekali, dengan mendaki Gunung Bonete setinggi 5,091 meter. Okey, daripada base camp setinggi 4,370 meter, aku naik ke 5,091 meter di Mount Bonete dan turun semula ke base camp Plaza di Mulas setinggi 4,370 meter tadi. So ini adalah second round acclimatization program. Kemudian pada hari ke-12 buat lagi sekali third round acclimatization program, iaitu aku naik ke Camp 1 Plaza Canada setinggi 5,050 meter, dan sebenarnya tujuannya juga untuk load barang, untuk barang-barang yang kita perlukan semasa pendakian akhir nanti untuk menuju ke puncak, kita bawa pada hari kita naik ke Camp 1 ini, pada third round acclimatization program ni, iaitu barang-barang seperti makanan, minyak untuk memasak, kemudian kemah dan juga jaket-jaket yang berat. So kita bawa sebahagian pada round yang pertama ni ke Camp 1 di Plaza Canada setinggi 5,050 meter, kemudian turun semula ke base camp di ketinggian 4,370 meter lagi sekali.
Okey. So pada satu hari kita naik dan turun balik. Kemudian kita bermalam di altitude yang lebih rendah dan proses ini berulang-ulang. Okey. Kenapa kita lama sebenarnya untuk mendaki gunung-gunung macam ni? Sebab ia adalah proses acclimatization-nya yang berulang-ulang, naik dan turun, dan ini adalah kali ketiga kita naik dan turun balik. Okey. Kemudian pada hari yang ke-13, seperti biasa, selepas kita mendaki 3 ataupun 4 hari, kita perlu berehat. Okey, 1 hari tanpa buat apa-apa. Okey, pada hari ke-13 kita berehat, tak ada buat apa-apa, dan rancangannya ialah pada hari ke-14 kita dah mulakan perjalanan pendakian akhir, iaitu terus ke Camp 1 dan meneruskan perjalanan ke puncak. Tapi malangnya pada hari ke-14 tu cuacanya teruk dan kita terpaksa berehat lagi 1 hari dekat base camp. Kemudian pada hari ke-15 baru kita mulakan pendakian sebenar daripada Plaza di Mulas 4,370 meter, iaitu di base camp, naik ke Camp Kanada di Camp 1 setinggi 5,050 meter. Kemudian bermalam 1 malam, dan sepatutnya pada hari ke-16 ialah kita buat satu lagi proses acclimatization, iaitu round yang keempat daripada Camp 1 Plaza Kanada naik ke Nido di Condores, iaitu Camp 2 setinggi 5,300 meter. Sambil tu kita bawa barang-barang yang kita perlukan untuk kegunaan ke puncak nanti dan tinggalkan di Camp 2 dan turun balik ke Camp 1, okay, untuk bermalam. So sepatutnya program asalnya begitu. Tapi memandangkan pada hari ke-16 tu cuaca memang sangat teruk dan kita tak dapat teruskan perjalanan, kita berehat lagi 1 hari dekat Camp 1. Start dekat dalam kemah 1 hari, tak boleh buat apa-apa, snowing all day, kecuali petang tu cuaca baik dan angin sangat kuat pada hari itu. So kita dah rugi 1 hari. Jadi bermakna pada hari ke-17, pada hari yang kita naik untuk ke Camp 2 di Nido di Condores setinggi 5,300 meter, bermakna kita terpaksa pikul semua barang-barang kita dalam satu trip. Berbanding sebelumnya kita boleh bawa barang-barang itu dalam 2 trip. Jadi kali ini kita bawa dalam satu trip. Maknanya beg kita sangat berat lah. Okay? Bawa berat, bawa naik ke 5,300 meter di Nido di Condores. So kemudian pada hari ke-16. So pada hari ke-16 ni tadi, so bad weather, kita rest dekat Camp 1, dan baru hari ke-17 barulah kita teruskan perjalanan ke Camp 2, iaitu di Nido di Condores ni tadi, setinggi 5,300 meter, dan bawalah semua barang-barang yang aku sebutkan tadi dalam satu trip. Sampai dekat Nido di Condores ni, aku sebenarnya dah mula rasa pening. Okey, disebabkan aku dah mula rasa pening dan aku rasa macam tak berapa stable. So apa aku buat ialah aku minum air dengan banyak, kemudian aku berehat. Dalam masa beberapa jam benda tu recover. So aku agak lega lah. Kemudian pada hari ke-18 kita menuju ke Camp 3 di Camp Cholera setinggi 6,000 meter. Pada hari ke-19 barulah kita teruskan ke puncak setinggi 6,962 meter. Kemudian kita turun sampai ke base camp dan keluar sampai ke Mendoza dan balik. So itu ialah program dia. So nampak macam complicated tapi sebenarnya program ni nampak baik lah dari segi elevation ataupun acclimatization program dia. Pun begitu, aku masih rasa tak confident dengan program ni disebabkan aku pernah kena AMS yang teruk dekat Kilimanjaro tadi. Sebenarnya aku sendiri ni, aku dapati sebenarnya aku agak lambat untuk acclimatize pada ketinggian 5,500 meter, lebih kurang macam itu. Lebih kurang sama macam di Kilimanjaro dulu. So apa aku buat untuk mengurangkan lagi risiko yang pertama yang aku cakap, risiko AMS tu ataupun cabaran AMS tu, sebulan sebelum aku pergi ke Argentina ni, aku pergi dekat China untuk mendaki gunung yang tinggi dia 5,000 meter, semata-mata hanya untuk proses penyesuaian diri ataupun proses acclimatization program ni. So aku sanggup untuk macam spend more duit lagi untuk pastikan aku punya program untuk pendakian Gunung Aconcagua ni, orang kata higher success rate. So aku cuba buat program yang terbaik untuk diri aku sendiri, untuk pastikan aku selamat lah sebenarnya untuk sampai dekat Gunung Aconcagua ni. Okay geng, so setakat ni aku akan sambung lagi pada minggu depan untuk episod ke puncak Gunung Aconcagua. Alright gang, see you gang, gang.